Rangkuman lawatan tetamu ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes mengeratkan ukhuwah antara masyarakat dengan GISB Holdings. Berita selanjutnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Khairi Syafi'i dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Alhamdulillah, pembuka tirai Julai 2020, Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes terus dikunjungi pelbagai agensi perbadanan serta syarikat perniagaan tempatan mahupun luar negara. Majoriti mempunyai objektif tertentu seperti mewujudkan kerjasama dua hala antara syarikat selain tidak kurang juga masyarakat setempat yang ingin mengenali GISB Holdings secara lebih dekat. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings dan Puan Ibu Dr. Gina Puspita Nasiran selaku Ketua Muslimah GISB Holdings sentiasa mengajak dan memandu untuk menyantuni para tetamu yang datang dengan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat merasakan keindahan Islam dan membesarkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bermula 1 Julai, 3 ahli lembaga pengarah dari Barakah Excel Network Sendirian Burhan hadir ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes diketuai pengasas dan pengerusi eksekutifnya, Datin Seri Hajah Hayati. Ketibaan mereka disambut dan dijamu sarapan di laman Ikhwan. Setelah dibawa menonton tayangan profil syarikat milik GISB Holdings, mereka dibawa melawat ke premis-premis perniagaan di mana penutupnya adalah sesi lawatan ke kilang minyak masa Ikhwan yang terletak di Taman Saujana Rawang. Menurut Datuk Seri Wakim El-Khawri yang juga suami kepada Datin Seri, adalah menjadi hasratnya agar minyak masa Ikhwan dapat dibekalkan bagi tujuan ekspor satu hari nanti. Actually, I didn't realize I'm entering a town. I thought it's just another suburb. But I have the feeling of good feeling. I felt in harmony. I hope the best. I think you are doing a fantastic job. And it's very, very organized, very clear, and yeah, it's quite impressive. It's nice. 3 Julai seterusnya turut bertamu ialah wakil dari syarikat FGV Logistik Berhad yang merupakan anak syarikat FGV Berhad. Mereka yang diketuai Encik Naim Nayar Abdul selaku pengurus tadbir FGV Logistik serta 3 rakan sejawatnya itu telah disantuni oleh berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid dan 2 lagi tim di bawah kepimpinan GISB Holdings. Kehadiran mereka membolehkan saling bertukar pendapat satu sama lain di samping berbincang atas nama usaha sama antara kedua-dua syarikat yang mudah-mudahan bakal menguntungkan ekonomi Islam. Pada hari yang sama, 3 Julai lalu, telah hadir tetamu yang diiringi oleh berbahagia Tuan Johari dari Bank Islam Kawasan Tengah yang diketuai oleh berbahagia Tuan Haji Zamiran Juso bertujuan untuk melihat model sistem kehidupan, perkhidmatan dan perniagaan GISB Holdings di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Mereka seramai 6 orang itu telah dibawa menonton profil di panggung Ikhwan disusuli dengan lawatan ke premis-premis GISB Holdings. Kemudian tetamu dijamu dengan jamuan makan di GH Corner dan penyampaian cenderahati. Mula-mula saya datang di sini saya agak kagum dan di atas pembangunan yang ada di Ikhwan ya di luar jangkaan saya mendapati ini adalah model untuk ekonomi untuk Islam keseluruhan. Di akhir lawatan, tetamu dibawa menuju ke Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh. Lembaga Pengurusan Pasaraya Angkasa Kampung Baru Kuala Lumpur berkunjung buat pertama kalinya ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes pada 4 Julai yang lalu. Mereka mempunyai perniagaan pasaraya sendiri dan pernah beberapa kali berkunjung ke Pasaraya Ikhwan Sungai Buloh untuk melihat perniagaan Islam di sana. Yang berbahagia Tuan Johari memperkenalkan Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes adalah untuk melihat sistem model kehidupan, perkhidmatan dan perniagaan GISB Holdings yang telah berkembang di seluruh dunia. Setelah dibawa melihat ke premis-premis di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes, mereka sangat tertarik akan produk-produk buatan GISB Holdings dan melihat semuanya ada di sini.
Saya rasa sangat terharu dan gembira sebab satu kompleks ni adalah kepunyaan orang Melayu. InsyaAllah saya akan doakan GISB Holding akan bertambah lebih maju daripada sekarang dan hebat, dan harap juga menjadi mentor-mentee untuk Pasaraya Angkasa supaya kita boleh sama-sama membangun. Mereka juga bercadang untuk memasukkan produk coklat Ikhwan ke dalam pasaraya mereka. Berlanjutan hingga ke 5 Julai, telah hadir 2 orang tetamu dari syarikat Wadi Al-Qura Development Sendirian Berhad, iaitu Tuan Muaz Bashir dan Encik Miftah Jalul Lail. Mereka telah diiringi oleh wakil yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid, iaitu yang berbahagia Tuan Azrimat Yunus, Encik Omar Zaki dan Encik Shumardi Jaya. Tujuan mereka ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes adalah untuk berbincang mengenai usaha sama yang boleh dibuat dengan pihak GISB Holdings. Semoga ukhuwah dan kasih sayang yang begitu dianjurkan oleh ahli lembaga penasihat GISB Holdings ini makin terjalin dan membuatkan hati-hati manusia semakin dekat dengannya dan membesarkannya dalam kehidupan. Villa GISB Holdings Air Keroh Melaka di bawah naungan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Li Muhammad telah dikunjungi oleh rombongan ekspedisi yang diketuai oleh yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi lembaga penasihat GISB Holdings. Turut mengiringi bersama ialah yang berbahagia Puan Azura Muhammad Yusof dan juga Ketua Remaja Pembela Ummah Tuan Adib Atamimi. Kira-kira 30 peserta yang terlibat dalam permusafiran bersama pengurusi lembaga penasihat GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali. Ekspedisi konvoi 6 buah kenderaan itu berkesempatan singgah di Villa GISB Holdings Air Keroh sebelum meneruskan perjalanan ke lokasi berikutnya, Ikhwan Resort Air Bintan, Johor. Villa berkenaan telah disewakan oleh seorang pesara polis kepada pihak GISB Holdings Cawangan Melaka pada Ogos tahun lalu dengan sewaan bulanan sekitar RM8,000. Ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan mempunyai 9 bilik tidur ditambah dengan sebuah panggung wayang berkeluasan mini dan lain-lain. Ketibaan ahli rombongan pada jam 11 pagi itu dijabu dengan sarapan di ruang santapan villa. Di samping bertanyakan maklumat terkini mengenai perkembangan syarikat di sini. Antara teguran, nasihat dan panduan yang ditekankan adalah untuk hati-hati terus dibangunkan ke arah yang berjiwa dan akhirnya akan membahagiakan semua golongan manusia. Semoga dengan kedatangan tetamu ini membawa sebesar-besar rahmat dan pengampunan, perginya mereka menghapuskan dosa. GISB Holdings kini sedang giat menyelaraskan papan tanda di semua premis perkhidmatan dan perniagaan di setiap cawangan GISB Holdings. Ia sekaligus dapat membantu masyarakat mengenali dan mengenal pasti premis-premis milik syarikat ini. Selaras dengan moto GISB Holdings, berjiwa dan membahagiakan. Konsep papan tanda ini telah ditetapkan mengikut Corporate Visual Language CVL GISB Holdings. Sehubungan itu, Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini dengan kerjasama Ikhwan Advertising Batu Pahat juga atas panduan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Li Muhammad selaku pengarah GISB Holding Cawangan Johor sedang melancarkan proses menukar papan tanda di 18 buah premis untuk dipamerkan papan tanda dengan wajah baru. Kegiatan menaikkan papan tanda ini telah berjalan pada 8 buah premis dan masih berbaki 10 buah premis yang masih dalam proses untuk diselaraskan, manakala 6 daripada 10 buah premis ini masih dalam proses ubah suai bangunannya dan belum beroperasi. Setelah melalui proses pembuatan di Ikhwan Advertising Batu Pahat, kesemua papan tanda yang telah siap dibawa ke Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini untuk tujuan menaikkan papan tanda tersebut oleh staf-staf pembangunan di sini. Projek Netaruf tersebut turut melibatkan kesemua 27 buah premis perniagaan dan perkhidmatan GISB Holding Cawangan Johor yang lain. Ini termasuk daerah Pontian, Segamat dan Batu Pahat yang telah dijalankan secara serentak sesuai dengan saranan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Li Muhammad agar semua pihak melibatkan GISB Holding Cawangan Johor saling bekerjasama bagi mempercepatkan lagi proses berkenaan. Alhamdulillah, kerja-kerja penerapan jalan masuk ke Pusat Latihan Akhlak Mulia Ikhwan Jelebu telah dilaksanakan. Adalah menjadi hasrat yang berbahagia Tuan Fadil Yasin selaku pengarah GISB Holding Cawangan Negeri Sembilan dan yang berbahagia Puan Rokayah Zakaria yang sangat memastikan agar dapat diwibawakan lagi pusat latihan tersebut. Permohonan yang dibuat kepada kerajaan negeri telah diluluskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, namun kerja-kerja itu tertangguh kerana Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Atas panduan yang berbahagia Tuan Fadil Yasin selaku ahli lembaga penasihat dan pengarah GISB Holding Cawangan Negeri Sembilan pada 24 Mei 2020, pihak sekolah sekali lagi merujuk permohonan tersebut di pejabat daerah dan pada 10 Jun 2020, kontraktor yang dilantik telah datang bagi memulakan operasi dengan membuat longkang di bahu jalan.
Menurut Encik Sazali selaku Ketua Kontraktor, jalan akan dibuat selebar 4.2 meter dan sepanjang 260 meter dan kerja-kerja penerapan jalan tersebut dianggarkan mengambil masa selama 1 bulan. Ladang Berkat Datuk Ibu LBDI merupakan salah satu cawangan GISB Holding di Rembau Negeri Sembilan dan telah diwujudkan satu projek penternakan ayam daging yang kini sedang giat dinaik taraf bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah untuk keperluan masyarakat. Alhamdulillah, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin bersama rombongan ekspedisi telah menziarahi Ladang Berkat Datuk Ibu di Pertanian Rembau pada 25 Jun 2020. Projek reban ayam daging berskala besar ini adalah sebagai projek perintis bagi 6 cawangan di bawah kepimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Menjadi hasrat Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan seluruh barisan ahli lembaga penasihat GISB Holdings, projek reban ayam daging di LBDI ini kini telah memasuki fasa ketiga yang sebelum ini mengeluarkan hasil sebanyak 500 ekor ayam daging. Untuk menaik taraf lagi, keluasan kilang ini telah dibina serta diperluaskan lagi reban ayam ini kepada jumlah yang besar iaitu sebanyak 1,800 ekor dalam satu masa. Melihatkan begitu berjiwanya seluruh barisan kepimpinan GISB Holdings, baru-baru ini atas panduan dan doa dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, sebuah traktor Kubota telah dibeli bagi menambahkan sebuah lagi aset untuk keperluan aktiviti pertanian di Lembah Berkat Datuk Ibu, Rembau Negeri Sembilan. Traktor jenis Kubota 20 horsepower model L1802DT dengan nilaian sebanyak RM20,600. Kubota yang menggunakan enjin D1102-08285 dengan teknologi Jepun ini menggunakan bahan bakar diesel dan akan digunakan bagi melancarkan aktiviti pertanian yang sedang diusahakan di sini. Yang Berbahagia Tuan Fadil Yassin membuat percubaan pandu uji Kubota tersebut dan telah membajak tanah di LBDI Rembau. Lembah Berkat Datuk Ibu di Rembau yang mula dibuka pada September tahun lalu kini sedang mengusahakan projek pertanian dengan penanaman sayuran seluas 6 ekar. Turut dibangunkan juga projek penternakan ayam sebanyak 3 buah reban ayam yang boleh menempatkan sebanyak 2,000 ekor ayam. Reban seluas 16 kali 40 kaki, 16 kali 35 kaki dan 16 kali 55 kaki yang dibuat dalam sebuah bangunan dibahagi kepada 3 ruangan. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah mengatur beberapa perancangan untuk kerja-kerja pembangunan dan pertanian untuk mengusahakan tanah LBDI seluas 15 ekar ini yang masih belum digunakan sepenuhnya. Para remaja yang bertugas di sini bukan sahaja dilatih tenaga kemahiran tetapi sangat dititik beratkan insaniah dalam diri, membaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia agar pembangunan insaniah dan material selari menuju ke sasaran. Satu majlis perasmian kenderaan Ford Raptor milik GISB Holdings Cawangan Selangor telah diadakan pada 15 Jun 2020. Ia merupakan sebuah kenderaan yang akan menjadi kegunaan untuk pelbagai urusan syarikat selain menaikkan lagi wibawa GISB Holdings selari dengan hasrat Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Perasmian dalam majlis ringkas ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin di hadapan Villa GISB Holdings Bandar Baru Estate. Seterusnya, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali membuat percubaan pandu uji Ford Raptor tersebut yang telah dibeli dengan harga RM230,000. Ia mempunyai 10 kelajuan, twin turbo charge dan mempunyai 6 mod pemanduan. Selesai perasmian, Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan rombongan bertolak ke Ipoh, Perak. Moga dengan adanya kenderaan yang berwibawa ini, Islam akan terus dimenangkan menuju ke sasaran. Alhamdulillah atas cetusan daripada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, kini GH Corner Bandar Bukit Raja telah menambah sebuah gerai sate yang diberi nama oleh Yang Berbahagia Tuan Fadil Yassin, iaitu GH Corner Sate Station. Gerai sate ini begitu mendapat sambutan dari masyarakat sehingga ada pelanggan berbangsa Cina memuji keenakan sate tersebut. Antara lainnya, gerai sate itu turut mendapat respon dari pelanggan yang dirasakan nyaman, indah, bahagia dan sangat tenang. Menyediakan perkhidmatan yang baik dan laju serta seronok bila berkunjung ke sini, bahkan ada yang menganggap GH Corner sebagai rumahnya sendiri. Telah menjadi garis panduan dari para pimpinan khususnya Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin agar setiap staf memberikan sebaik-baik perkhidmatan untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Proses pemindahan mesin pembungkusan beras yang dibeli oleh GISB Holdings telah dilaksanakan pada 1 hari bulan Julai baru-baru ini. Pembelian ini juga atas hasrat Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengurusi eksekutif GISB Holdings agar GISB Holdings dapat memenuhi setiap keperluan masyarakat di Malaysia.
Mesin pembungkusan beras itu dibeli di Beranang Semenyi, Selangor. Mesin ini dibeli disebabkan syarikat sebelum ini tidak dapat meneruskan operasinya di atas faktor-faktor tertentu dan GISB Holdings telah ditawarkan untuk membeli mesin tersebut. Mesin pembungkusan beras itu telah dibawa dari Beranang ke kilang GISB Holdings di Saujana Technology Park, Rawang, Selangor. Kini proses pemasangan mesin tersebut sedang giat dijalankan setelah proses pembersihan dan mengecat semula mesin tersebut yang mengambil masa selama 10 hari bagi memastikan kebersihan setiap keluaran produk ikhwan dapat memberi kepuasan kepada pengguna. Hasil didikan para pimpinan GISB Holdings membangunkan insaniah setiap staf GISB Holdings terus berusaha mempertingkatkan perkhidmatan untuk membantu masyarakat dalam memartabatkan Islam di muka bumi Allah ini. Peranan GISB Holding khususnya di dalam bidang industri pembuatan dan perkilangan telah dimulakan pada tahun 2018 dengan berpindahnya kilang pembuatan kuih tiaw dari daerah Muar Johor ke Serkam, Melaka. Selaras dengan hasrat yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad, pemprosesan kuih tiaw telah menunjukkan peningkatan pengeluarannya sehingga menghampiri 2 tan sehari dan pengeluarannya juga sedang ditingkatkan sehingga boleh mencapai kapasiti sebenar mesin kuih tiaw tersebut iaitu sebanyak 10 tan. Walau bagaimanapun ianya masih di luar sasaran seperti yang dihasratkan. Bagi menampung saiz mesin kuih tiaw yang lebih besar, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad telah mengusahakan perpindahan kilang pembuatan kuih tiaw dari bangunan kilang teres lot tepi kepada lot kilang sesebuah yang terletak di kawasan yang sama. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad dan yang berbahagia Puan Anisa Morad serta rombongan seramai 13 orang telah tiba pada 2 Julai 2020 bagi melihat sendiri proses pembuatan kuih tiaw yang dilaksanakan di sini. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad turut memberi panduan serta tunjuk ajar bagi mewibawakan lagi kilang kuih tiaw ini selain mengingatkan staf di sini untuk sentiasa mengutamakan Allah dan Rasul dalam apa jua keadaan, membaiki diri, ibadah dan menjaga kasih sayang sesama staf. Seterusnya, rombongan menuju ke sebuah lagi kilang yang terletak di kawasan perindustrian yang sama dan berdekatan dengan Pejabat Urusan Melaka Halal Hub Sendirian Berhad. Bangunan kilang yang dikenali sebagai bangunan angkor ini telah pun menempatkan unit-unit pemprosesan seperti fishball, fish cake dan unit pengeluaran tofu telur yang dikendalikan seramai 6 orang staf di kilang Blok B bangunan angkor ini. Segala perancangan dan persiapan diharapkan dapat berjalan dengan jayanya diiringi doa yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad bagi menghasilkan produk-produk makanan Islam yang halal, suci dan berkat ke tengah masyarakat. Alhamdulillah, Ikhwan Equestrian Air Bentan telah memasukkan 2 ekor kuda baru yang mana salah seekor kuda telah dibeli sendiri oleh yang berbahagia Tuan Nik Hazani Muhammad pada 12 Julai 2020. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani selaku pengarah GISB Holdings Cawangan Johor telah menamakan kuda tersebut dengan nama Komarun, manakala kuda yang kedua bernama Saidina Husin. Atas saranan dari yang berbahagia Tuan Adib At-Tamimi untuk dibuat pertukaran antara kuda-kuda padi di Ikhwan Equestrian Air Bentan dengan kuda Saidina dari Ikhwan Equestrian Gong Kulim. Kuda Komarun dan Saidina Husin merupakan kuda dari baka Anglo-Arab. Di samping dapat memelihara dan berkhidmat kepada binatang kesayangan Rasulullah ini, ia juga dapat melatih diri untuk bertanggungjawab dan peka dalam semua perkara dengan tujuan membangunkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengalaman yang mahal ini dapat membuatkan hati-hati manusia kembali mendapat kecintaan Allah dan Rasul kerana meniru peribadi dan mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladang berkat Datuk Ibu Sydney menerima kunjungan tetamu iaitu Dr. Muhammad Anas bersama isteri dan keluarga seramai 14 orang pada 28 Jun 2020. Dr. Muhammad Anas merupakan doktor pakar yang bertugas di hospital besar di Bandaraya Sydney. Pertemuan ini adalah pertemuan kali kedua bersama wakil GISB Holdings Sydney. Kunjungan pertama beliau menerima jemputan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan rombongan dalam satu pertemuan bersama Mufti Australia pada Disember 2019. Alhamdulillah, rombongan yang tiba pada jam sekitar 12.30 tengah hari disambut wakil GISB Holding Cawangan Australia, Encik Aizal dan staf di LBDI. Rombongan dibawa farm tour untuk melihat seluruh kawasan di LBDI dengan melakukan aktiviti menunggang kuda. Beliau begitu terharu atas layanan dan melahirkan ucapan terima kasih kepada warga LBDI yang dirasakan seperti keluarga sendiri selain berhasrat untuk berkunjung lagi ke LBDI pada masa akan datang. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia.
Assalamualaikum, bersama saya Muaz Hubuddin dalam Ikhwan News Indonesia. Berbagai pembangunan kemajuan dan penerokaan yang GISB laksanakan di Indonesia menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya sekadar ingin melihat, tetapi turut mau belajar pada GISB dan memberi saham terhadap apa yang GISB perjuangkan. Berikut laporan selengkapnya. Wujudnya pelaksanaan cara hidup Islam yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Zon Jawa 1 menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Di antaranya adalah Profesor Maman, seorang pensyarah atau dosen teknik fisika instrumen di Institut Teknologi Bandung, perguruan tinggi teknik terkemuka di Asia Tenggara. Beliau membuat berbagai penelitian yang hasilnya sangat membantu masyarakat, seperti alat yang bisa menghemat energi sehingga 70%, dan selalu dibuat untuk meringankan beban biaya produksi suatu perusahaan. Hasil penelitiannya digunakan oleh pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan, bahkan institusi luar negara Indonesia. Setelah melawat ke proyek-proyek GISB di sini, baginya pembangunan atas nama Islam yang dilaksanakan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sangat lengkap, sehingga sangat membantu umat Islam. Beliau kagum atas kesungguhan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan menawarkan diri untuk mengajarkan dan menurunkan ilmu-ilmunya pada GISB untuk kepentingan umat Islam. Beliau turut berharap dapat kembali lagi ke Sentul untuk melawat projek-projek yang belum sempat dilawati pada kunjungan kali itu. Tetamu lainnya adalah Profesor Johan Wetik dari Institut Pertanian Bogor, sebuah perguruan tinggi agro terkemuka di Asia. Beliau adalah peneliti khusus bidang penyuluhan sumber daya manusia. Kedatangannya bersama seorang penyuluh pertanian dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Bapak Yudi. Di antara maksud kedatangan Profesor Johan adalah didasari rasa ingin tahu beliau akan enzim Fateh yang ia dengar sebelumnya. Beliau sangat senang akhirnya dapat melihat langsung hasil dari aplikasi Fateh. Baginya Fateh adalah suatu penemuan yang menakjubkan. Walaupun bukan beragama Islam, kunjungan pertama beliau pada GISB sudah memberikan kesan yang mendalam pada Profesor Johan. Apatah lagi ketika berpeluang bertemu langsung Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Bagi Profesor Johan, pertemuannya dengan GISB sungguh sangat membahagiakan. Beliau juga menyatakan apa yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah adalah inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan berharap GISB terus berjaya, memberikan semangat menjiwai kehidupan yang membahagiakan. Tetamu lainnya yang datang ke GISB Sentul berasal dari timur Indonesia, yaitu Dr. Basirun, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, sebuah rumah sakit bersalin yang cukup terkenal di Lombok, dan Bapak Haji Habibur Rahman, Kepala Desa Mas-Mas, yang merupakan sebuah desa contoh pariwisata di Lombok Utara. Dr. Basirun dan Bapak Habibur Rahman mengenali dan berjumpa Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah ketika lawatan beliau ke Lombok tahun 2019. Dr. Basirun yang sudah beberapa kali berkunjung ke GISB Sentul, kali ini datang karena mendengar GISB Sentul selalu ada perkembangan baru. Tetamu berada di Sentul selama 3 hari, yaitu pada tanggal 19 hingga 12 Juli 2020 dan bermalam di Villa GISB Sentul. Selain dibawa melawat ke proyek-proyek GISB di sini, tetamu juga berpeluang bertemu langsung dengan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Bapak Habib ada menyatakan rasa senang beliau melihat cara hidup Islam yang GISB amalkan di sini, baik di proyek-proyek yang dilawati, maupun kegiatan makan bersama dan solat bersama selama beliau berada di Villa GISB, dirasakan sangat menyentuh. Dr. Basirun dan Bapak Habib bersedia membantu dan berkhidmat dengan apa-apa yang GISB akan bangunkan di Lombok. Bahkan meminta Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk membina masyarakat di bawah pimpinan mereka untuk akhirnya bersama-sama membangunkan Islam di Lombok. Untuk harapannya bisa kita kembangkan nanti di tempat kami. Itu sudah luar biasa sekali selama 3 hari ini. Harapan saya, kita ingin nanti ke depan ada silaturahim lagi yang terus berkesinambungan, bersinergi antara pondok pesantren kita dengan Global Ikhwan, sehingga apa yang menjadi program-program kita dalam mensyiarkan Islam ini bisa kita wujudkan secara berjamaah seperti Global Ikhwan lakukan. Alhamdulillah, pembelajaran yang saya dapatkan sungguh tidak bisa saya ungkap dengan kata-kata, karena terlalu banyak hal istimewa yang saya dapatkan di sini, terutama sekali soal pembinaan insan yang
luar biasa. Nah, harapan kami bagaimana kita bisa memasukkan ruh Islam itu dalam hal ini oleh Global Ikhwan seperti yang dilakukan oleh Global Ikhwan. Bagaimana pemuda-pemuda diajar untuk mandiri dengan tidak mengesampingkan ibadah pada pribadi masing-masing. Dan ini tentu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami dan bentuk apresiasi kami terhadap pembelajaran yang selama ini saya dapatkan. Setidaknya sudah ada tekad dalam diri saya bagaimana kegiatan-kegiatan ibadah kemudian yang dikolaborasikan dengan usaha-usaha untuk bisa saya duplikasikan. Kalaupun tidak bisa 100%, minimal sepersekian dari proses pembelajaran yang saya dapatkan itu bisa saya duplikasikan untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat saya. Alhamdulillah, pada tanggal 3 Juli 2020, yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi, Ketua Setia Usaha Zon bagi zon-zon di Sumatera, beserta rombongan tiba di Palembang. Setelah menyertai ekspedisi di Pulau Jawa bersama yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan tim kepimpinan GISB di Indonesia. Kedatangan yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi beserta rombongan diantaranya adalah untuk memastikan seluruh premis dan unit-unit yang ada dapat dijalankan seperti mana yang telah dipandukan dan menjadi hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, yang terdiri dari premis pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan, galeri ikhwan, Ikhwan Mat, Ikhwan Tour and Travel dan Ikhwan Bakery. Menyahut hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah agar GISB semakin menjalinkan hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah di setiap daerah, maka selama berada di Palembang, yang berbahagia Tuan Ridwan dan rombongan juga melakukan pertemuan silaturahmi bersama Sultan Palembang Darussalam Yang Mulia Raden Muhammad Fawaz Diraja dan beberapa kenalan-kenalan GISB lainnya di GH Corner seperti Dr. Bukhari, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan, Datuk Ramli, Staf Khusus Gubernur dan Ketua Lembaga Adat Bangka Belitung, Direktur Intelkom Polda Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Bapak Bermawi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Bangka Belitung selama 5 periode, Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang, Bapak Insinyur Sayuti MM, serta beberapa kenalan lainnya. Semoga silaturahmi yang terjalin atas nama Allah dan Rasul ini dapat terus mewibawakan Islam di Palembang Darussalam. Maha Suci Tuhan yang telah mempertautkan hati masyarakat dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selaku pengurusi eksekutif GISB Holding. Di antaranya adalah Bapak Dr. Bejo Santoso yang merupakan Rektor Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula di Semarang, sebuah universitas Islam swasta dengan 11 fakultas dan 14.000 orang mahasiswa. Sebagai lanjutan dari perjumpaan beliau dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah beberapa waktu lalu di Semarang, sebuah motivasi bina insan dengan tema kepimpinan Islam telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020. Motivasi yang dilaksanakan secara online tersebut dihadiri oleh Bapak Rektor Unisula, para timbalan rektor, seluruh dekan fakultas dan timbalannya, serta tim kepimpinan kampus Unisula seramai 40 orang. Program diawali dengan sambutan oleh Bapak Rektor Dr. Bejo Santoso. Beliau memperkenalkan GISB Holding pada seluruh peserta dan menyampaikan lagi permohonannya untuk mendapat panduan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk mereka dapat lebih kuat lagi membangun Unisula, terutama membangun insaniahnya. Program dilanjutkan dengan penayangan profil GISB dan kemudian kuliah oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah selama 60 menit. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah menghuraikan tentang tujuan penciptaan manusia. Syarat ibadah dan memimpin manusia adalah memimpin ruhnya, hati, akal dan nafsunya. Pada ulasan penutup, Bapak Dr. Bejo Santoso berterima kasih pada yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah atas ilmu yang telah disampaikan. Beliau juga berharap Unisula dapat terus belajar pada GISB Holding yang telah berkembang ke merata dunia. Semoga Islam terus menang dan dimenangkan dengan keberkatan Rasulullah SAW.
Alhamdulillah atas kasih sayang Pengarah Zon Sumatera 1 yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, GISB di Pekanbaru menerima kedatangan tetamu tim kepada Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk zon-zon di Sumatera, iaitu KSUZ yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi, Timbalan KSUZ yang berbahagia Tuan Raja Ibadiah Syakur, juga Ibu Zon Sumatera 2, 4, 3 dan 6, iaitu yang berbahagia Puan Sakinah Rahmanuddin. Selama 1 minggu rombongan berada di Pekanbaru, telah disusunkan program yang padat dengan melawati seluruh premis, membuat program bersama tim kepimpinan, juga program kasih sayang bersama ahli dari peringkat remaja hingga dewasa. Terasa kasih sayang yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan Puan Ibu Gina Puspita Nasiran melalui tim kepimpinannya, khususnya yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi saat meninjau ke satu premis dan ke premis lainnya. Sangat mengambil tahu semua hal yang berlaku di setiap premis tersebut, panduan dan ingatan juga diberikan, khususnya pada para remaja yang sedang dibina untuk menjadi pelapis. Mudah-mudahan kami di Zon Sumatera 1 bertambah kuat dengan Allah agar dapat seiring dan selaras dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang membangunkan semuanya atas nama Islam. Berkat baginda Rasulullah SAW, pada tanggal 17 Juli 2020, GISB Holding Cabang Papua diundang untuk mengikuti kegiatan Pasar Tani yang digagas oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Jayapura untuk mengenalkan produk-produk yang berkaitan dengan pertanian dan makanan olahan dari sagu. Alhamdulillah, booth atau stand GISB di Pasar Tani termasuk yang menjadi pusat perhatian pengunjung dan juga pemerintah. Hasil pertanian dari tanah pertanian taat juga turut dipamerkan dan dijual. Di antaranya adalah sayur kangkung, sayur sawi dan telur ayam kampung. Stand GISB Holding turut dikunjungi oleh Asisten 2 Bupati Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Pertanian dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Asisten Bupati Jayapura memberikan saran agar GISB mengajukan proposal untuk mendapatkan mesin pembuat ikan asap, serta mengharapkan GISB dapat ikut memeriahkan acara-acara yang mereka laksanakan dan ingin mengenal lebih lagi tentang GISB khususnya di Papua. Para tetamu senang karena GISB membina generasi muda dan anak didik dilibatkan ke berbagai bidang kemahiran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan bahawa beras di Kabupaten Jayapura ini hanya mampu terpenuhi 25% sahaja dari seluruh keperluan. Beliau senang kalau GISB ikut sama menyiapkan produksi beras. Untuk tanah pertaniannya, beliau bersedia untuk memfasilitasi dengan masyarakat dan akan membantu mekanisasi alat-alat pertanian. Beliau sudah bersedia untuk mengajak wakil GISB Holding meninjau lokasi tanah yang jaraknya sekitar 30 km dari tanah pertanian taat. Semoga Allah memudahkan GISB Holding Papua menunaikan hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk membantu masyarakat melalui menanam padi. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah, apa yang dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Kota Medan semakin menerima sambutan positif dari masyarakat. Di antaranya, salah seorang kenalan GISB di Medan adalah Ibu Nita, seorang pengusaha yang telah menjadi pelanggan di GH Corner dan Bakery Ikhwan di sini. Beberapa waktu sebelumnya, beliau berpeluang menyertai program Rehlah bersama anak-anak GISB di Medan. Dalam program bersama anak-anak pelajar ini, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak menarik perhatian beliau dan beliau merasakan para pelajar GISB sedari kecil lagi sangat beradab dan menjaga syariat. Hal tersebut membuatkan Ibu Nita ingin mengetahui lebih banyak tentang pendidikan yang GISB lagangkan. Atas izin Allah, Ibu Nita kemudian telah memberi kepercayaan kepada GISB untuk memanfaatkan rumahnya sebagai sekolah atau asrama anak-anak GISB di Medan. Lokasi rumah ini berjarak 5 km dari premis GH Corner Medan. Pada 7 Juli 2020, atas panduan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, tim pendidikan GISB telah memulai kerja pengkemasan rumah. Terdapat 4 bilik tidur, 3 bilik air, ruang tamu, ruang tengah, dapur dan musola. Di bagian luar rumah terdapat halaman yang cukup luas, tempat wuduk dan sebuah kolam permanen berukuran 4x4 meter. Rumah ini akan dimanfaatkan sebagai sekolah dan asrama playgroup dan tadika, menggantikan rumah sebelumnya yang sudah habis masa sewa. Semoga dengan panduan yang berterusan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, kami dapat melaksanakan sistem pendidikan Islam seperti yang pemimpin kami hasratkan.
Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dari studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Muhammad Fakhruddin bin Tuan Nordin bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Jaskalani bin Afendi melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, restoran Nur Muhammad Maintal Germany kini mula beroperasi semula setelah penutupan sementara baru-baru ini. Atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk Islam di bumi Jerman terus diwibawakan. Mari sama-sama kita saksikan berita selanjutnya. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini restoran Nur Muhammad Maintal dapat beroperasi semula seperti biasa. Atas tagihan yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali untuk Islam di bumi Jerman ini terus diwibawakan. Dibuka pada 26 Jun 2020 dengan menyediakan menu sajian ala carte sahaja, manakala dibuka pula untuk semua menu pada 1 Julai 2020. Atas rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya, salah seorang dari staf Nur Muhammad Maintal telah mengalami sakit batuk yang kuat beberapa hari selepas pembukaan restoran. Atas perbincangan sesama tim dan izin yang berbahagia Tuan Nasiruddin untuk segera dibawa ke hospital, doktor mengarahkan untuk membuat saringan COVID-19. Alhamdulillah, keputusannya adalah negatif, tapi wujud sejenis jangkitan kuman lainnya. Namun penyakit tersebut dapat dibendung setelah doktor menahan staf GISB Holding ini di hospital. Atas panduan yang berbahagia Tuan Nasiruddin untuk kami mengambil langkah berjaga-jaga, restoran ditutup sepanjang tempoh rawatan dijalankan. Dengan kejadian yang berlaku di pihak restoran Nur Muhammad Maintal terpaksa menolak dan membatalkan semua tempahan meja yang telah diterima dari para pelanggan. Di waktu penutupan ini juga sebahagian staf lain mengisi masa untuk mencantikkan lagi hiasan dalaman restoran demi mewibawakan lagi Islam. Antara kerja-kerja yang dapat dijalankan ialah mencantikkan lagi meja kashier dan tempat membuat air. Mengecat kilat pada kayu-kayu dikarenakan restoran ini hampir 75% hiasannya ialah dari kayu. Memasang sebuah akuarium bersaiz besar dengan muatan 400 liter isi padu air. Pembinaan surau untuk kemudahan para pelanggan dan khususnya staf di restoran Nur Muhammad Maintal sendiri. Selepas seminggu, restoran dapat beroperasi semula dan mula menerima tempahan meja, di antaranya owner bagi restoran ini. Beliau sangat gembira dengan kehadiran GISB Holdings di kawasan Maintal ini kerana inilah buat kali pertama mereka dapat merasai makanan cita rasa Malaysia dan mereka sangat menyukainya. Begitulah hikmah yang berlaku di sebalik kejadian ini. Di dalam musibah yang Tuhan datangkan, ianya penuh dengan kasih sayangnya. Di dalamnya ada mengandungi nikmat. Dengan panduan pimpinan, peristiwa ini mengajar kami untuk bermuhasabah dan terus membaiki diri sungguh-sungguh supaya Islam terus diberi kemenangan. Melihatkan perkembangan remaja pembela ummah khususnya di Malaysia yang sedang mencuburi pelbagai bidang, maka tim remaja pembela ummah air telah pun diwujudkan. Apatah lagi, GISB Holdings kini memiliki resort-resort seperti Air Bentan Resort, Saza Beach Resort dan terkini yang sedang dinaik taraf iaitu di Besrah Kuantan. GISB Holdings cawangan Turki juga tidak mahu ketinggalan dalam menyahutnya. Alhamdulillah baru-baru ini, atas restu dan doa yang berbahagia Pengarah Zon Turki Eropah, Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, beberapa orang tim remaja pembela ummah Turki telah turun ke Laut Marmara untuk memancing ikan. Ia merupakan suatu aktiviti dan pengalaman baru bagi mereka dalam merealisasikan hasrat pemimpin. Atas nama Remaja Pembela Ummah Air, hasil cetusan idea oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin, Ketua Setiausaha Zon Turki Eropah Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi telah mengajak tim Remaja Pembela Ummah Turki menjadikan ia sebagai satu aktiviti dan program latihan Remaja Pembela Ummah di sini.
Atas panduan Tuan Adib yang juga sebagai Ketua Remaja Pembela Ummah GISB Holdings, sebagai persediaan awal, bot telah ditempah terlebih dahulu. Bot yang disewa dengan harga 100 Turki lira per jam itu boleh memuatkan lebih 10 orang dewasa. Pada 5 Julai yang lalu, seramai 6 orang remaja pembela ummah Turki yang diketuai oleh Setiausaha Zon Turki Eropah, Encik Abdul Fidak Nasruddin telah keluar seawal jam 5 pagi untuk ke lokasi memancing tersebut yang hanya terletak kira-kira 7 km dari Villa GISB Holding Istanbul. Setelah 6 jam berada di lautan dan pelbagai ujian telah dilalui bersama, namun tiada seekor pun hasil tangkapan yang diperolehi. Walaupun begitu, mereka yang baru pertama kali mencuba aktiviti ini tidak mudah berputus asa, bahkan terus dipandu oleh Encik Abdul Fidak bagaimana berperasaan yang sepatutnya. Berbagai perkara dapat dipelajari hasil daripada pengalaman pertama ini. Dengan pengalaman baru ini, mereka bukan sahaja dapat belajar ilmu memancing ikan di lautan, bahkan lebih besar daripada itu ialah bagaimana setiap orang dapat mengekalkan rasa hamba dan berkasih sayang sesama mereka dalam apa jua keadaan. Selain itu juga dapat belajar bagaimana membuat persiapan, menyusun, merancang dan berpakat sesama tim, merujuk dengan pemimpin, belajar peka dengan keadaan sekeliling, bertolak ansur dan berlapang dada, menambah kemesraan dan berkongsi maklumat. Yang berbahagia Tuan Nasruddin sendiri atas nama syarikat GISB Holding khususnya di Turki, pernah beberapa kali melihat dan menaiki kapal-kapal mewah di sekitar Istanbul untuk dibeli, tetapi terpaksa ditangguhkan dahulu kerana beberapa faktor. Namun kini atas tagihan beliau, Allah telah membuka jalan-jalan untuk mencapai hasratnya itu. Alhamdulillah, melalui Remaja Pembela Ummah Air ini, Allah telah membuka jalan-jalan untuk mencapai hasratnya itu. Alhamdulillah, melalui Remaja Pembela Ummah Air ini, Allah telah izinkan untuk GISB Holdings memiliki kapal sendiri bermula di Malaysia dan seterusnya di Turki. Sesungguhnya dengan hanya melihat laut, banyak perkara yang boleh didapatkan, apatah lagi apabila turun ke tengah lautan. Sudah tentu berbagai perasaan yang diperolehi, khususnya rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat Arab yang tinggal di padang pasir yang beriklim panas. Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah yang terletak tidak jauh daripada kawasan bersejarah, tempat di mana berlakunya perjanjian di antara kaum muslimin yang diketuai oleh baginda Rasulullah SAW bersama kaum musyrikin Mekah. Tatkala unta yang ditunggangi Rasulullah berhenti dan tidak mahu meneruskan perjalanannya, maka Rasulullah telah mengarahkan para sahabat untuk berkhemah seketika di kawasan Hudaibiyah. Rasulullah juga meminta para sahabat untuk mencari sumber air di kawasan yang berhampiran, namun hanya sebuah perigi lama yang telah kering ditemui. Berita disampaikan kepada baginda Rasulullah. Baginda yang ketika itu ada menyimpan sedikit air untuk minum dan berwuduk, telah pergi ke perigi tersebut dan berwuduk di situ. Berlaku mukjizat bila mana air titisan wuduk baginda jatuh ke dalam perigi dan akhirnya perigi tersebut dipenuhi air. Hari ini kita dapat lihat tumbuhnya pokok-pokok hijau di kawasan tapak perkemahan Rasulullah dan para sahabat satu ketika dulu, sedangkan di kelilingnya terbentang padang pasir yang kering kontang dan luas. Di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah dahulunya mempunyai sebuah lori air milik tuan tanah digunakan bagi membeli air dari luar untuk kegunaan harian ternakan dan tumbuhan. Namun lori tersebut telah diambil semula oleh tuan tanah atas urusan pembaharui insurans dan Puspakom. Proses diambil agak lama berikutan ada masalah teknikal yang berlaku pada lori tersebut. Sepanjang tempoh berikut, kami di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah telah membeli air dengan menggunakan khidmat penghantaran lori air dari luar. Berikutan cuaca yang semakin panas, penggunaan air sangatlah banyak untuk kegunaan ternakan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Atas doa dan rintihan yang berbahagia Tuan Nasruddin selaku pengarah syarikat GISB Holdings di Zon Haramain, juga Puan Ibu Azura serta yang berbahagia Tuan Adib Atamimi, proses memperbaharui insurans dan Puspakom telah pun selesai dibuat. Tuan Tanah telah mengizinkan kami untuk menggunakan semula lori air tersebut. Proses juga dimudahkan atas bantuan Amir, sahabat yang berbahagia Tuan Nasruddin.
Haramain yang dibuka pada tahun 2010 oleh Yang Berbahagia Datuk Ibu Hatijah Am telah menggunakan khidmat lori air yang dibeli. Selama tempoh tersebut, pembelian air kadang-kala meningkat. Harganya lebih-lebih lagi bila tiba musim haji. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, dengan adanya lori air sendiri kita dapat menjimatkan banyak kos. Semoga kami terus bersyukur dengan nikmat yang besar ini, sentiasa berdoa dan menagih untuk Islam terus dibela. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW dan para kasihnya. Pada 27 Jun 2020, premis JS Corner Cairo di bawah naungan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi Lembaga Penasihat JSB Holdings dan merangkap pengarah JSB Holdings cawangan Mesir telah mula beroperasi semula. Setelah ditutup operasinya selama 4 bulan akibat undang-undang kerajaan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya. Pada 27 Jun 2020, premis GH Corner Cairo di bawah naungan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi Lembaga Penasihat GISB Holdings dan juga pengerah Zon Mesir telah mula beroperasi semula setelah ditutup operasinya selama 4 bulan akibat undang-undang kerajaan bagi memendung penularan pandemik COVID-19. Pada 23 Jun 2020, Perdana Menteri Republik Arab Mesir, Mustafa Kamal Matbauli mengumumkan pelonggaran pembukaan restoran bagi seluruh negara Mesir dengan bersyarat. Antara syarat yang ditetapkan ialah restoran hanya boleh beroperasi sehingga pukul 10 malam sahaja dan muatan pelanggan yang dibenarkan makan di dalam restoran berkapasiti tidak melebihi 25%. Atas panduan kepimpinan GISB Holdings yang sering mengingatkan, tujuan utama membuka restoran ini bukan sekadar hanya memberi perkhidmatan makan minum, tetapi yang lebih besar ialah untuk mempromosikan Tuhan dan menunjukkan syiar Islam di segala sudut. Atas saranan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Setiausaha Zon-Zon di bawah naungan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin dan Tuan Muhammad Nafi' selaku Setiausaha Zon Mesir untuk diusahakan menaik taraf restoran Nur Malaysia Cairo, iaitu salah satu cawangan restoran milik GISB Holdings, cawangan Mesir, untuk dilihat Islam itu lebih berwibawa. Antara kawasan yang sedang usaha dinaik tarafkan ialah kawasan dapur memasak dan kawasan dapur air. Antara tenaga kerja naik taraf yang terlibat ialah di kalangan staf Nur Malaysia Cairo, iaitu di kalangan remaja pembela ummah cawangan Mesir. Antara kerja-kerja naik taraf yang dilakukan ialah pemasangan dan pemindahan kipas penyedot asap yang baru ke kawasan tengah dapur bagi memudahkan pergerakan dan lebih kelihatan kemas. Bagi dapur air pula, kerja naik taraf yang sedang giat dilakukan, antaranya reka bentuk bagi dapur air ini yang berkonsepkan besi dengan meniru reka bentuk kafe GH Corner yang telah dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Fadil Yassin di cawangan Enstek. Begitulah kami diajak bersama untuk lebih bertanggungjawab dan berjiwa besar dalam setiap sudut kehidupan. Moga Islam terus dilihat indah dan berwibawa di mana-mana. Atas panduan dan hasrat pengarah Zon Uzbekistan Rusia Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali untuk melaksanakan sektor-sektor yang telah disusun di setiap zon. Atas saranan Yang Berbahagia Tuan Nasruddin, Tuan Adib Atamimi dan Tuan Muhammad Nafiq untuk membela ikan keli di setiap kawasan. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah SAW dan para kekasihnya, Zon Uzbekistan Rusia juga turut meniru kawasan-kawasan yang telah berjaya melaksanakannya. Alhamdulillah untuk permulaan membela anak ikan keli, beberapa tim bergerak melawat tempat pembenihan ikan di luar kawasan Tashkent. Terdapat beberapa benih ikan seperti ikan keli Afrika, ikan koi dan ikan talapia. Ini bertujuan untuk melatih khususnya para remaja pembela ummah untuk berjiwa dan membahagiakan dalam mengamal Islam. Kerana Islam itu begitu indah. Islam itu bukan hanya di masjid, bukan sekadar kata-kata, tetapi Islam itu perlu dipraktikkan dari pelbagai sudut, asalkan dibenarkan oleh syariat Islam itu sendiri. Dengan pembelian 100 ekor benih anak ikan keli yang dibeli di daerah Zangiota di kawasan penternakan dan perladangan. Selain itu, di Villa GISB Holdings Tashkent ini juga ada menanam sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cili, tomato, buah tembikai dan pisang yang jarang ditanam di negara Uzbekistan ini.
Mudah-mudahan kami para remaja terus belajar dengan apa sahaja yang berlaku agar menambah keyakinan kami dan teruslah menunaikan apa sahaja yang telah dihasratkan oleh para pimpinan GISB Holdings. Terima kasih Tuhan atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani selaku pengarah zon GISB Holdings bagi zon Syam Dubai sentiasa membawa dan mengajak kami khususnya para staf untuk terus mewibawakan premis perniagaan di kawasan Dubai khususnya dengan mewujudkan sebuah akuarium ikan air laut di restoran Nur Malaysia Dubai. Atas panduan yang berbahagia Tuan Nik Hazani untuk kami di sini belajar dari zon-zon lain yang telah berjaya mewujudkan seperti DJH Kona Bukit Beruntung dan Ikhwan Delight Putrajaya. Akuarium air laut ini berukuran 2 meter panjang, 0.65 meter tinggi dan 0.45 meter lebar atau boleh mengisi kira-kira 500 liter padu air laut ini. Pembinaan akuarium ini tertangguh agak lama atas faktor tertentu dan kini telah pun disambung semula pembinaannya oleh para staf Nur Malaysia sendiri secara bergotong royong demi menyahut dan menunaikan hasrat yang berbahagia Tuan Nik Hazani selaku pengarah zon. Pembinaan akuarium air masin ini tidaklah mudah kerana ia memerlukan kemahiran dan komitmen yang tinggi. Penempuan dan telitian terhadap segala sistemnya juga sangat penting, manakala kosnya juga amat tinggi berbanding akuarium air tawar. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani sendiri telah membeli berbagai jenis ikan yang sangat cantik untuk diisi di dalam akuarium ini demi hendak mengajak untuk mewibawakan premis juga untuk menghiburkan kami para staf di restoran Nur Malaysia Dubai. Walaupun masih dalam peringkat awal pembinaannya, namun para pelanggan yang datang ke restoran Nur Malaysia Dubai sangat-sangat teruja melihat adanya akuarium air laut ini dengan pelbagai jenis ikan yang menarik di dalamnya. Di antara ulasan pelanggan ialah mereka merasa tenang melihatnya dan ada yang begitu seronok, terutamanya kanak-kanak. Bagi pelanggan yang ada pengalaman memelihara ikan air laut, berasa begitu takjub terhadap usaha restoran Nur Malaysia Dubai kerana mereka tahu ianya memerlukan kos dan komitmen yang tinggi kerana kebanyakan mereka telah berhenti dari hobi ini. Sehingga kini projek akuarium air laut restoran Nur Malaysia Dubai telah pun mengeluarkan kos banyak 8,000 dirham untuk pembinaannya, manakala dari masa ke semasa projek ini terus dibangunkan ke peringkat seterusnya untuk terus dibawakan. Sekian sahaja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropah, Balkan Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Berusaha dan berdoalah. Berdoa dan berusahalah. Usaha itu syariat dan doa itu hakikat. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.